mengapa tidak digunakan undang syariah? Mengapa kita gunakan undang siber? Kena kata jawabnya ialah sama saja undang-undang siber ni dengan undang-undang syariah. Jadi bagi orang lain misalnya, itu sudah silap. Bolehkah kita samakan undang-undang Islam ni dengan undang siber? Sekian. Ya, terima kasih. Saya Muhammad Abdullah. Okey, saya ringkas. Ini sebenarnya penjelasan, penerangan. Kita bersetuju. Nampaknya memang susah nak faham selagi perbincangan itu apabila perbincangan itu datang tu sudah dengan niat untuk tidak nak bersetuju. Sebab itu ada kawan berterang dengan saya. Islam ini dipegang oleh orang Melayu lah khususnya. Tetapi dia macam memegang Islam itu sangat berharga. Islam itu sangat berguna. Islam itu sangat baik. Jadi kalau ibaratkan saya bagi dekat Sabah seketul mah besar ni. Udah susah pula menjaganya. Susah pula menjaga mah, dicuri orang. Tak tidur pula. Nak dibawa berat. Dia dah payah pula. Jadi membawa Islam dengan berat. Padahal sebenarnya emas yang dibagi ini kalau digunakan buat cincin, dia jadi cincin, dia jadi sini, jadi ini. Senang, ringan membawanya. Islam tak berat. Macam itu juga emas yang sangat berharga, tetapi oleh kerana yang membawanya tu terlalu tidak menterjemahkan emas itu dalam keadaan macam mana ia supaya ringan, memang berat betul. Orang nak mencuri je ni, nak dijaga. Jadi itu yang menyebabkan kadang berat sangat nak melaksanakan Islam itu kerana dalam bentuk yang macam itu tadi. Sebab itu Islam ini sebenarnya kalau ikut falsafahnya sebenarnya dia tu memudahkan. Memudahkan. Kamu hendaklah mempermudahkan, jangan susahkan. Namanya pun Islam, sejahtera. Maka kalau mengamal Islam tapi tak sejahtera, itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Apa alasannya? Nabi kata. Apa alasannya? Quran kata. Sampai satu ketika saya baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Datang satu orang sangka kopiah putih. Ustaz, saya minta maaf lah. Doa yang Ustaz baca tadi katanya tak ada dalam Al-Quran. Heran saya tengoknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak ada dalam Quran. Jadi kita melihat, nengok daripada wajah, daripada kopiahnya, daripada hebat. Tetapi sebenarnya kosong. Sampaikan kalau Rabbana atina fid dunya hasanah, sebab itulah nanti mengatakan dunia ni tak berguna. Dunia ni sia-sia. Dunia ni tak elok ni. Akhirat ajalah kita. Maka siapa yang tak ada dunianya tak adalah. Sembahyang saja kalau dinilaikan dengan orang yang amal soleh, min ibadiyas solihin, jauh beza. Sebab itu Islam memerlukan orang-orang yang suka nak buat amal soleh. Amal soleh, amal kebajikan, buat baik. Menterjemahkan, tadi kita kata, satu, kita membaca sejarah perjalanan hidup, teori. Kedua, mempraktikkan dalam kehidupan. Mempraktikkan dalam kehidupan. Kemudian mempraktikkan dalam pentadbiran. Mempraktik dalam Al-Quran itu ada 6,000 lebih ayatnya. Dan bila kita refer, ada saja yang boleh di-refer kalau kita berniat untuk nak menjadikan Islam itu sebagai agama yang dihormati, yang dicontohi, yang disegani, yang akan gerun orang satu ketika nanti dengannya. Tetapi sekarang bukan orang gerun. Orang nampaknya nak diinjak-injak oleh orang. Berapa ribu orang mati, kawan-kawan kita di Palestin, di Afghanistan. Apa yang kita boleh buat? Selain daripada kita akan bercakap di kedai kopi, inilah jahat, inilah jahat. Sampai bila kita nak menyakap jahat? Kalau kita tidak bersiap dengan sebagai seorang Islam yang harus sedar dan insaf, kita tidak akan dihormati, kita tidak akan digeruni kerana Allah menyebutkan, hendaklah kamu bersiap sehingga mereka gerun kepadamu. Itu ayat Quran jelas. Itulah Datuk. Apa yang telah diterangkan oleh Datuk tu kita harapkan dapatlah berberi manfaat ya kepada para penonton terutama Datuk, di mana kita sebagai umat Islam harus bersatu padu dan janganlah kita berpecah belah. Kalau kita berpecah belah, tidak apa dapat yang kita lakukan secara bersama tu ya. Tidak mengikut Rasulullah. Tidak mengikut Rasulullah. Dan itu tadi perbincangan kita dengan tajuk pembangunan ummah melalui sirah Rasulullah. Dan insya-Allah kita akan sambung tajuk ni di minggu hadapan bersama dengan tetamu kita Datuk Zainal Abidin Haji Sakum. Dan selepas ini kita akan satu segmen yang menarik juga bersama dengan Melentur Buruh bersama Peggy. Tajuknya membudayakan minat belajar sama dengan Dr. Tengku Asmadi, Tengku Muhammad, pakar motivasi. Sama-sama kita ikuti selepas ini.